Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat revision berkaitan dengan topik polimer. Memandangkan saya pun memang tak buat lagi video berkaitan dengan polimer. So kita pergi kepada definition dulu. Okey, kalau korang tengok kat sini saya bagi 3 saja definition sebab ini antara yang selalu kita kena tahu. Okey, first kali monomers. Monomers are the basic molecular unit from which a polymer is formed. Okay, maksudnya kita nak tahu apakah basic untuk membentuk sesuatu polimer. Okay, dan homopolymer, maksud homopolymer, polymer form from same type of monomer. Dia mestilah daripada monomer yang sama jenis. So dia akan kita panggil sebagai homopolymer. Copolymer means that polymer form from two different type of monomer. So kalau kita melibatkan dua monomer yang berbeza, so kita panggil dia sebagai copolymer. Okey, polimer ni dia ada dua jenis. Okey, sama ada dia terbentuk daripada addition polymerization. Okey, polimer ni formation dia, type dia ada dua jenis, satu daripada addition, satu lagi daripada condensation. Okey, so saya nak fokus kepada addition dulu. Okey, type Okey, type of polymer. First kali addition polymerization. Okey, so macam mana kita nak tahu addition polymerization berlaku? So kalau addition, dia akan involve combining monomer that have multiple bond. Multiple bond ni biasanya kita akan ada C double bond C. Kalau korang nampak compound tu ada C double bond C, biasanya dia akan buat addition polymerization. Okay, and polymerization is initiated by peroxide. Dan tindak balas untuk membentuk addition polymerization, biasanya dia perlukan peroxide. Okey, for example, saya ambil soalan PSPM sebagai contoh. Okey, soalan tahun PSPM tahun 2004, 2005. Okey, dia bagi kat kita begini. Monomer tu ingat dia adalah basic unit, unit asas untuk membentuk polimer. So, dia nak suruh kita lukis polimer dia macam mana. So, kalau korang nak mudah, first kali expandkan structure kita ni. So, bila saya expand structure saya ni, saya akan dapat CH, bagi dia duduk atas bawah. Okey, CH, buka ikatan dia, bagi dia duduk atas bawah. CH, gelang benzin, double bond, CH2. Okay, bila dia nak bentuk polimer, bermaksud dia nak buka ikatan ni supaya dia boleh sambung-sambung-sambung. Okay, so cara nak buka ikatan, okay, keluarkan satu elektron. Double bond ni sebenarnya ada dua elektron. Satu elektron kita keluarkan. So, saya akan guna single headed menunjukkan satu elektron bergerak. Satu lagi elektron pun akan keluar. So, dengan adanya peroxide, so dengan adanya ROOR, so apa yang kita akan dapat? Kita akan form polimer. Okay, so polimer yang akan terbentuk adalah salin balik. So, kita akan ada CH, gelang benzin. Okay, gelang benzin. Lepas tu, CH2. Okay, so since satu elektron bergerak keluar, so buat satu ikatan di sini. Dan satu elektron bergerak keluar, buat lagi satu elektron di sebelah sini. So, lepas tu tutup bracket, letakkan N. So, kalau korang nampak ada N dekat tepi ni, ini adalah polimer. So, kalau soalan suruh kita draw polimer, ini adalah jawapan kita. Okay. Dan satu lagi, kadang-kadang soalan suruh lukis repeating unit. So, repeating unit adalah benda yang sama dengan polimer tapi without N. So, kalau lah soalan minta repeating unit, okay, repeating unit, kalau dia nak, soalan nak repeating unit, salin balik. So, bracket C, H, gelang benzin. Lepas tu kita tulis balik CH2, bracket balik. Cuma tak payah letak N. So, kalau yang ada N ni, kita panggil polimer. Kalau yang tak ada N kat tepi ni, adalah repeating unit. Okay. So, next kita nak tengok contoh yang seterusnya. PSPM tahun 2008, 2009. Okay. Dalam soalan PSPM tu, dia bagi dua monomer. Okay. Dan soalan minta draw homopolymer 1, copolymer 1. Okey. So tadi macam saya dah discuss, homopolymer maksudnya dia akan terbentuk daripada monomer yang sama. So maksudnya katakan dia bertindak balas dengan diri dia sendiri. So dia akan bentuk homopolymer. Dia dengan diri dia sendiri, dia akan membentuk homopolymer. Okey, saya nak bagi contoh homopolymer. Homopolymer maksudnya dia dengan diri dia. Contoh, okey, saya draw dulu homopolymer. Okey, untuk homopolymer, so homopolymer, saya lukis dulu struktur ni. Saya ada CH2. Ingat cara nak mudah, korang letak atas bawah. Okey, buka ikatan bagi duduk atas bawah. Double bond, CH, Cl.
Okay. So, kalau nak lukis homopolimer, maksudnya dia terdiri pada monomer yang sama. Contohnya, dia dengan diri dia sahaja. So, apa yang kita kena buat? Buka ikatan, satu elektron keluar. Dengan adanya peroxide, dengan adanya ROOR. So, homopolimer yang kita akan dapat adalah CH, Okay. So, lepas tu jangan lupa letak bracket, letak N. So, ini adalah homopolimer dia. So, kalaulah soalan nak repeating unit, sama, lukis balik tetapi without N. Repeating unit adalah contoh kalau soalan nak repeating unit kita adalah, okay, benda yang sama, CH2, CH, Cl, okay, lepas tu bracket, cuma tak payah letak N saja. Ini adalah jawapan untuk repeating unit. Okey, kalau homopolimer yang melibatkan compound ni pula, saya tak draw lagi copolimer. Okey, homopolimer untuk yang ni. So, macam tadi saya ajar, buka ikatan, letak atas bawah, CH, CH3, CF, F. Okey. So, ini double bond kita. So, homopolimer dia adalah, okey, buka ikatan, single headed arrow, dengan adanya ROOR, peroxide. So, kita akan dapat polimer kita adalah CH, CH3, single bond, CF, CF. Okay. Kenapa single bond? Sebab elektron dah bergerak keluar satu lagi elektron bergerak keluar. So, double bond ni, yang ikatan yang kat atas ni tak adalah, tinggal yang bawah saja. So, letak bracket, letak N. So, ini adalah contoh homopolimer juga. So, macam mana kalau kita nak tunjukkan dia buat copolimer? Okay, saya tunjukkan kat di sebelah sini. Kalaulah soalan nak tunjukkan copolimer. Okay, kalau copolimer maksudnya dia melibatkan two type of monomer. Contoh kalau yang ni dengan yang ni. So, two type of monomer dia akan bentuk copolimer. So, macam mana nak tunjukkan? Okay, saya salin dulu. Ingat lukisan kita buka ikatan, letak atas bawah. So, CH2, double bond, CH, Cl. Dengan lagi satu compound kita ni, monomer kita yang lagi satu. Dengan adanya CH, CH3, double bond, CF2. Okay, CF2. Okay, nak tunjukkan macam mana polimer tu terbentuk. Okay, satu ikatan keluar, satu elektron keluar. Tetapi bertemu pula dengan kawan ni. So, bila bertemu maksudnya dia akan bentuk bonding dan yang ni keluar. Okay. So, macam mana polimer kita ni? So, polimer kita nanti, copolimer kita adalah salin balik CH2 atas bawah. Okey, satu elektron keluar. So, maksudnya bonding. Satu bonding, bracket. Salin balik. So, ini akan jadi single bond. CH, Cl. Okey, ikatan elektron bertemu. So, mesti ada bonding. Okey, so CH. Okey, lepas tu kita ada CH3. Single bond. CF2. Okey, tutup bracket. Letak N. Okay, so ini adalah contoh copolimer dia. Okay, so PSPM tahun 2016, 2017 pula, apa yang dia bagi? Dia bagi polimer. Dia suruh kita determine monomer. So, macam mana kita nak buat yang ni? Okay, kalau macam ni, so kalau nak mudah, kalau kau tak nampak, expand. So, kalau saya expand, saya dapat CH2. Macam tadi saya buat, saya letak H atas bawah. Okay, Cl, CH2 atas bawah. Lepas tu saya ada CH, Cl. Okey. So, ini polimer kita. Bila kita nak, kalau kita daripada monomer, nak bentuk polimer, kita keluarkan elektron. So, kalau kita daripada polimer, nak bentuk monomer, kita buat masuk balik elektron. So, maksudnya, buat masuk balik elektron kat sini. So, ini masuk. Sini masuk. So, apa yang berlaku kat sini akan bentuk double bond lah. Bonding kat sini. So, yang ni keluar. Yang ni masuk balik. Yang ni masuk balik. So, kita akan dapat dua monomer yang berbeza, iaitu kita akan form CH2. Okay, so ini ikatan yang asal. Lepas tu ada elektron bertemu. So, mesti dapat double bond. Cl, Cl. Plus, lagi satu sebab sini. So, kat sini akan putus. Okay, sebab apa? Yang ni elektron bagi, ni elektron bagi. So, kat sini tak ada elektron lah. Putus. So, kita akan dapat CH2. Single bond. So, dua elektron bertemu. Dapat lagi satu bonding. Dapat double bond. CH,
Cl. Okay, so ini adalah contoh monomer untuk compound ni. So kalau kita tengok dia melibatkan 2 different monomer. So ini adalah contoh copolymer. Okay, so untuk sekarang saya nak discuss pasal condensation pula. Condensation, polymerization. Okay, definition dia, condensation, polymerization, 2 monomers react to form larger molecule with elimination of small molecules such as H2O, HCl dengan CH3OH. So maksudnya condensation ni kita akan nampak dia akan remove something lah, dia akan buang something. So biasanya kalau kita nak tahu dia buat condensation, kita mesti ada 2 functional group hujung dengan hujung. Maksudnya katakan kita punya structure R, hujung ni ada C double bond OOH, hujung ni pun ada C double bond OOH. Satu molekul dia mesti ada 2 functional group hujung-hujung. So biasanya dia akan buat condensation. Okey. Condensation, polymerization kita ada 2 jenis. Satu polyester, satu lagi polyamide. So kalau polyamide biasanya dia melibatkan carboxylic acid dan juga amines. Kalau polyester dia mesti melibatkan carboxylic acid dan juga alkohol. Okey, so contoh saya ambil tahun PSPM tahun 2007-2008, PSPM tahun 2011-2012. So dia biasanya dia akan guna structure yang sama sajalah. Okey, so saya bagi contoh di sini terylene. Draw monomer. So dia bagi kat kita ni polimer. Macam mana kita tahu dia polimer? Ada N. So kalau ada N dia adalah polimer. So dia suruh kita draw monomer. So macam mana kita nak tahu monomer kita? So kita akan potong. Macam tadi saya kata dia mesti ada 2 functional group hujung dengan hujung. Jadi kita akan potong kat sini ni hujung, dekat hujung ni. So kita akan potong di sini. Okay. So apakah monomer kita? So salin balik je. So kita akan ada C double bond O gelang benzin. Okay. Lepas tu sebelah sini pun ada C double bond O. Hujung ni letak je OH, tak ada masalah. Letak je carboxylic acid. Sini pun sama. Hujung ni letak saja carboxylic acid. Okey. Dan kita ada lagi satu monomer kita adalah CH2, CH2, O. Kat sini pun ada O. So letak je H kat sini, letak saja H kat sini. So ini adalah 2 monomer dia. Okay, so ini adalah contoh untuk terylene. Okay, name the type of polymerization. Type of polymerization adalah condensation lah. Okay, type of polymerization adalah condensation. Okay, so kalau kegunaan dia pula, kegunaan terylene, kita boleh gunakan dia sebagai fiber. Okay, ataupun kita juga boleh gunakan dia sebagai textile. Okay, ni contoh kegunaan untuk terylene. Dan lagi satu, untuk polyester, korang kena tahu pasal dacron. Dacron, kalau tengok dia ni, sama sebiji polimer dia dengan terylene. Cuma yang membezakan dia, macam tadi saya kata, kita kena potong di sini. Cuma kalau dacron, korang ingat sikit lah. So, kalau dacron, monomer dia je saja beza. So, monomer dia adalah C double bond O, gelang benzin. Lepas tu kita ada C double bond O. Okay, kalau untuk terylene, hujungnya adalah OH. Kalau untuk dacron, dia adalah OCH3. So, kat sini pun sama. OCH3. Dan sebelah sini tak ada beza. Yang ni adalah benda yang sama juga. Dan juga OH. Lepas tu kita ada CH2, CH2, OH. So, yang ni dengan yang ni sama. Yang beza dia adalah monomer untuk side of C double bond O tu saja. Okay. So, yang ni pula untuk contoh polyamide. So, polyamide, soalan ni keluar tahun 2006, 2007, 2014 dan juga 2015. Okay, ni contoh Kevlar. Okay, so structure of monomer. So, kalau Kevlar tadi sama, nak tentukan monomer dia, potong dekat yang ada 2 functional group hujung-hujung. Nampak? Ada 2 functional group hujung-hujung. So, sama macam tadi lah. Kalau C double bond O, tak ada masalah. Letak je OH dekat sebelah dia. Lepas tu ada benzene ring. Okay, lepas tu ada C double bond O, letak saja OH, tak ada masalah. Okay, sebelah sini adalah monomer kita lagi satu, salin balik. Okay, yang ni ada NH, yang ni pun ada NH, dan kita tahu nitrogen mesti ada 3 bonding, so baru ada 1, 2, so sebelah sini letak je H. Sini pun sama, 1, 2, sebelah sini pun letak H. So ini adalah monomer dia. Okay, name the type of polymerization, samalah, ini adalah condensation, polymerization. Dan juga usage of Kevlar. Kevlar digunakan sebagai bullet proof vest. Okay.
So ini adalah contoh untuk Kevlar. Okay, ni satu lagi contoh untuk nylon 66. Nylon 66 pun adalah contoh polyamide. So sama juga kita nak tahu monomer dia. So monomer dia kita potong dekat yang ada dua functional group hujung-hujung. Nampak? Okay, so sama. Monomer dia adalah C double bond O. Letak je hujung ni OH. Sebelah sini adalah CH2 4 C double bond O. Sebelah sini letak saja hujung ni adalah OH. Lagi satu monomer kita adalah NH. Okay. So NH. Sebelah sini letak saja H. Lepas tu kita ada CH2 6 NH2. Okay. So apa kegunaan nylon? Nylon 66. Kegunaan dia tekstil lah. Okay. So itu adalah sedikit revision berkaitan dengan topik polimer. Okay. Thank you. Bye.